Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton TV Alijah, terima kasih kepada banyak sebab terus setia bersama kami untuk program CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi. Jadi untuk hari ini saya Adi Herman akan membual bersembang-sembang, bercicat dengan seorang sahabat yang juga seorang, saya boleh katakan, tokoh wartawan sebenarnya, ataupun seorang idola dalam bidang kewartawanan, sebab beliau pernah memenangi satu anugerah yang begitu berprestij sekali dalam arena kewartawanan ataupun journalism dan sebagainya. Saya tak nak buang masa, saya terus bersama dengan sahabat saya Yusmizal Dollah Aling ataupun orang panggil Jan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Saya Adi, seperti biasa. Seperti biasa? Seperti biasa. Okey. Macam saya sebut tadi para penonton, boleh panggil Jan. Boleh. Jan adalah seorang individu yang telah pun dijulang sebagai penerima anugerah Kajai. Penerima anugerah Kajai pada tahun lepas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia NPI Petronas 2022. Betul? Betul, betul. Okey, dan membawa pulang RM30,000. Pun betul. Macam mana perasaan masa dapat award tu? Tentu sekali dia surprise lah. Surprise yang paling besar dalam sejarah bekerja kan. Sebab satu prestige status hadiah Kajai itulah. Betul. Memang mengejutkan dan tak sangka lah kan karya yang kita buat sebenarnya kerja hari-hari pun tapi diangkat sebagai pemenang utama pada waktu tu. So perasaan kita memang tak sangka. Tapi apa yang dirasakan membuatkan masa perancangan untuk membuat karya tu untuk kefahaman penonton, kisah yang dilakukan ataupun story yang dilakukan adalah tentang kisah seorang wanita Cina yang menjaga seorang orang kata anak angkat lah kot, anak angkat beragama Islam sejak usianya 2 bulan. 2 bulan. Sampai sekarang umurnya berapa? Sekarang ni 24. 24 tahun. Wanita Cina jaga anak beragama Islam selama 24 tahun. Apa boleh dikongsikan kepada penonton CCTV kisahnya? Okay, kisah mula-mula sekali saya ingat saya tanggal dia tu 9 Januari. Saya dapat tahu kes anti Chi Hoilan ni ataupun Lao She ni. Dia berjumpa dengan kawan juga, satu kawan Tuan Haji Gulam Muzaffar ni untuk minta tolong, minta bantuan macam mana dia nak dapatkan IC untuk anak angkat dia ni. Memandangkan status tak ada dokumen. Jadi kebetulan bila saya tahu pasal benda tu, tak apalah, teringat di hati ni, terlintas saya nak try tolong lah kan, apa yang boleh. Okey. Bukan plan untuk buat story ke? Tak, kita pergi jumpa tu nak tolong pasal dokumen tu. Okey, jadi bila pergi jumpa, barulah nampak sisi lain. Maknanya seorang Lao She berbangsa Cina menjaga adik Rohana ni daripada usia 2 bulan sampailah pada waktu tu 22 tahun kan, dengan mengekalkan nilai-nilai Islamik kepada Rohana ni. Dan di situ baru nampak ini satu lagi angle story yang boleh buat kan. So saya pergi ke angle tu dulu, buat angle tu dari segi hubungan dua beranak ni lah. Kita buat angle tu dulu. Kemudian yang datang kemudian tanpa dirancang pun. Maknanya kita nak timbulkan dulu pasal hubungan ni, kesediaan kemudian hati Lao She ni berjaga adik Rohana ni kan, dengan sesempurna yang boleh lah, dengan apa yang ada pada dia tu. Maknanya kita buat cerita tu. Kemudian barulah masuk episod pasal dia nak settlekan dokumen dia, IC dan sebagainya tu. Kenapa melihat kisah ni, kisah Lao She ni bakal menjadi satu inspirasi ataupun bakal menjadi satu yang akan jadi tarikan kepada pembaca Harian Metro sebagai contoh? Okey Adi, sama juga saya ingat mana-mana media, bukan saja Harian Metro pun, kita tengok angle. Bila kita sampai, kita tengok angle tu, secara peribadi pula saya pula tersentuh sebab tengok kan dari segi hubungan, bila kita cuba berkongsi apa ni kisah dua beranak tu, baru dapat tahu adik Rohana ni dijaga walaupun berlainan agama, tapi anti ni cuba melengkapkan Rohana ni dengan kehidupan seorang Muslim yang sebenar lah. Maknanya hantar pergi mengaji Quran kan, beli makanan di kedai orang Islam kita kan. So dia sendiri Chinese kan, dan duduk sekali. So bila dia bercerita, berkongsi mengenai, dia memastikan semua elemen-elemen kehidupan tu dipenuhi. So rasa macam tertarik juga nak buat cerita tu kan, sebab dalam tempoh 22 tahun
Dia boleh jaga kan. So kalau kita pun rasa mungkin miss juga kot 1-2 kali kan. Tapi bila saya sampai di depan dua beranak ni, dia punya keakraban dan tengok kepada adik Rohana ni, kita dapat rasakan satu benda yang lain lah. Mungkin dijaga dengan cukup baik. Itu yang menjentik hati saya lah. Saya tak apalah, saya buat juga story pasal hubungan dua beranak tu. Ketika wawancara itu dilakukan bersama dengan wanita Cina dan juga Rohana itu sendiri, apa yang sangat menarik ataupun sangat emosional mungkin? Ada tak? Dia bila saya tahu apa Rohana ni dijaga dalam daripada usia 2 bulan. Kemudian daripada baby dibesarkan selepas ditinggalkan oleh mak dia yang terpaksa pulang ke Indonesia tu. Kan saya cuba menyelami lah, cuba flashback macam mana yang berlaku antara dua beranak ni. Kan jadi bila dihantar ke sekolah dengan baik kan, dan budak ni pun dari segi result keputusan peperiksaan dia pun kita tengok memang seorang yang cerdik, yang pandai kan. Jadi kita tengok dari segi tu, saya rasa macam ada satu nilai yang aunty ni mungkin dia buat untuk membesarkan Rohana, dan dia pun sebenarnya datang tampil berjumpa pada waktu tu pun untuk mendapatkan IC untuk Rohana tu. Jadi benda-benda tu saya rasa dia bukan saja pasal kasih sayang, tapi lebih pada pengorbanan. Kenapa pilih yang ni, kisah ni untuk diangkat untuk masuk permintaan? Ending. Kan? Sebab saya antara benda-benda banyak benda yang saya buat sebelum ni banyak juga laporan-laporan khas yang saya dan Harian Metro lah buat. Yang ini special dia sebab satu, entah kenapa bila saya mula buat isu ni daripada 9 Januari, kita siarkan pada 13 Januari. Dan kita ambil masa gap dalam 2-3 hari tu untuk nak letakkan kat mana cerita tu. Sebab isunya yang di belakang yang saya kena sambung adalah pasal dokumen tu. Tapi bila isu ni ada ending, dan saya sendiri secara peribadi pula, saya memang niat nak bantu. Kan, saya kata saya memang berniat nak bantu. Ada story follow up ke, tak ada story follow up, itu bukan masalah saya lah. Kan, saya nak bantu, cuba bantu. Jadi bila story tu daripada bulan 9 Januari tu sampailah dia punya nampak bunga-bunga kejayaan tu bulan April. Bila dia dapat surat kelulusan kewarganegaraan tu kan. Jadi sebelum tu macam-macam dah berlaku untuk dapatkan surat tu. Tapi saya rasa tak apa. Itu niat saya. Niat tu yang menyebabkan saya terpaksa blok. Yang ni saya kena gunakan peluang ni jugalah untuk minta maaf kepada kawan-kawan yang call minta nombor kontak adik ni semua kan. Saya terpaksa tak bagi itu sebab niat saya biarlah di ujung-ujung ada satu kejayaan. Kalau semua pakat datang untuk interview, untuk bagi publicity, TV ke kan, radio ke, malah dalam konteks ni saya dihubungi oleh, saya ingat 8 media daripada Indonesia secara email. Okey Jan, kita berhenti kejap. Kita saja nak bagi penonton kita tertanya-tanya apakah lanjutan daripada kisah tu. Penonton CCTV, kita nak berehat sekejap. Kita kembali selepas ini. Okey, kembali dalam CCTV. Saya tak nak cakap banyak, saya terus nak dengar kisah perkongsian tadi dengan yang ada 7-8 wartawan daripada Indonesia untuk dapatkan apa input lagi tentang kisah ni. Ya. Dia bila dah isu tu membabitkan ibu Rohana ni daripada Indonesia dan kita tulis dalam artikel kita tu, menyebabkan saya dihubungi secara email lah oleh beberapa agensi media di Indonesia minta kontak untuk dia orang juga buat follow up isu tu. Tapi memandangkan macam saya kata tadi, saya kali ni saya entah macam mana saya terniat untuk tak apalah, biarlah publicity tu di belakang. Saya nak cuba dulu dapatkan at least kalau promosi datang dalam bentuk yang sangat banyak, kemudian ujung-ujung tak dapat apa, kesianlah kan pada nanti tu. Itu saya punya personal feeling waktu tu. Jadi saya tegak, saya jalan, saya buat dulu. Jan pun ada matlamat sendiri kan untuk menyelesaikan isu dokumentasi tu kan. Dia orang punya persepsi ataupun pandangan, mungkin dia orang nampak Jan sebagai seorang yang banyak membantu mereka. Pada mulanya dia agak confused bila dia tak tahu sebenarnya. Okeylah, NGO tu satu, Tuan Haji Gulam bawa ni okeylah satu kan, yang dia bagi surat sokongan dan sebagainya. Tapi saya ni apa perlunya saya ni, Harian Metro dan Jan ni apa dia punya function dia kan. So dia mula-mula tu dia agak keliru.
Tapi bila diterangkan, saya kata tak apa, saya cuba bantu untuk kan, mungkin bila ada publicity orang datang nak bantu kan. Dan kita mungkin kita boleh bantu follow up story tu. So bila diterang macam tu baru dia faham. Tapi awal-awal tu dia agak keliru dia tu boleh tahan. Sebab bila 3 hari pertama kita keluar pasal dia panggil terima kasih, tajuk dia terima kasih Lausha kan. Lepas tu Rohana ada dia cerita dia selepas story yang first pada 14 hari bulan tu kita monitor kita punya komen. Ada yang komen ajak dia kahwin lah semua kan. So kita sambung sorry Rohana nak tumpu pada IC dulu kan. Lepas tu hari ketiga saya dapatkan mak kandung dia menceritakan balik macam mana tinggal ketika usia 2 bulan. Mak dia ada di sini waktu tu. So bila jadi macam tu, maknanya jalan cerita tu dia nampak hubungan dia dengan Lausha mana yang Pak IC tu. Betul. Betul dia keliru kan apa function media tu kat situ. Dan dia tanya jugalah apa solusi ni apa kan. Okey, apa kepuasan yang diperolehi oleh Jan bila dapat membantu menyelesaikan dan pada masa sama meraihkan satu hubungan kasih sayang walaupun berbelana agama, tapi ialah momen-momen atau semua hubungan baik antara si ibu angkat dengan anak angkat tu. Apa kepuasan yang dia rasa? Okey, pertama yang saya rasa kepuasan bila dapatkan dokumen yang macam mana yang si Rohana tu perlukan. Tapi dia sebagai seorang wartawan, saya rasa mana-mana kawan-kawan kita dalam industri ni pun akan bersetuju. Apabila kita pun berjuang juga. Maknanya kita level pada waktu tu kita wartawan, kita tak tahu bila kita balik present story tu bos nak pakai kecil ke besar ke kan, sekali dengan video ke tak kan. Tapi kita jual lah story tu, kita kata bos gini. Okay, next saya akan buat macam ni. Antara dia punya kepuasan tu benda tu bila benda tu selesai, saya relate balik dengan saya punya kesusahan kan. Kan kita pun orang tak tahulah, kita mungkin tak tidur malam berfikir macam mana ending ni kan. Macam mana ending ni, sebab kita tak ada kuasa. Kita hanya boleh bawa cerita tu, orang baca, dan saya dalam banyak-banyak tu saya mengharapkan at least satu doa daripada ramai-ramai tu dimakbulkan. Tuhan pun syukur alhamdulillah kan. Dan alhamdulillah benda tu selesai seperti mana yang saya harap lah. Hasil penulisan yang menyebabkan Jan dijulang sebagai penerima anugerah Kajai pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2022, penonton mungkin ada yang tak sempat ataupun tak tahu latar cerita ni, latar kisah karya ni ataupun tentang Lausha dan Rohana tu. Kat mana mereka boleh rujuk, nak baca balik, nak refer balik, nak tahu ini cerita dia sebenarnya. Kisah Lausha yang menjadi momen kepada saya ni boleh diikuti di laman web Harian Metro di hmetro.com.my dan juga di semua platform media sosial kita, di Instagram ada, di Twitter ada, di YouTube pun ada. So kalau nak mudah, dia punya keyword dia ataupun search Lausha Laoshi akan keluar cerita, ataupun Rohana Abdullah mesti keluar cerita tu. Boleh tengok balik lah siri-siri story yang saya dah hasilkan daripada mula Januari tu sampai habis. Saya ingat dalam mungkin 6-7 bulan juga kot. So boleh dilayari ataupun di search di laman web Metro. Type saja Laoshi Laoshi betul, ataupun Rohana Abdullah. Betul. Betul, sempat lagi untuk sama-sama kita ikuti apa cerita sebenarnya. Jan, kita nak rehat lagi sekali. Boleh. Kita akan kembali selepas ini dalam CCTV. Rehat sekejap. Okey penonton, kembali dalam CCTV. Saya masih lagi bersama dengan Yus Mizal Abdullah Aling selaku penolong pengarah berita Harian Metro yang juga pemenang anugerah Kajai. Itu satu orang kata prestigious award yang diterima. Bawa pulang wang tunai RM30,000 masa tu. Saya adalah antara yang menyaksikan sahabat saya ni menerima trofi dan juga penganugerahan tersebut oleh Yang Mahmud dan Menteri Datuk Seri Ibrahim tahun lepas bulan Jun kan. Saya ingat lagi momen sebelum nampak Jan di atas pentas, sebelum majlis tu bermula, kita selfie ingat tak? Yes. Kita selfie Depan pintu. Dan juga saya tanya kali ni tercalon ke, dan
macam mana boleh sampai ke peringkat masa tu kan semua finalis kan, macam mana boleh sampai tu? Dan Jan sebut kat saya betulkan niat. Boleh kongsikan tak kenapa kena betulkan niat? Okey. Saya ingat kalau saya nak apa tu tengok balik sebelum ni, saya dengan kawan-kawan di Harian Metro menghasilkan banyak laporan yang dengan tujuan untuk menang award. Kan daripada awal kita set tu kita nampak ujung ni boleh hantar ni kan, ini boleh hantar ni kan. Dan hantar tu tentulah kita harap sangkut kan. Macam saya kata tadi lah, untuk kali ni dia lain sikit. Saya langsung tak terfikir bab pengiktirafan ke, bab apa tu pertimbangan daripada autoriti ke kan. Dia jadi macam bila betulkan niat tu, maksudnya niat kita nak tolong daripada awal tu kita kena konsisten sampai habis. Sebab di tengah-tengah tu memang dia ada macam dilema sikit bila Perdana Menteri ke-9 dah call adik Rohana tu kan. Kemudian bila kita tahu Lausha tu menang anugerah tokoh Maulidul Rasul yang dibagi oleh ni Yang di-Pertuan Agong. So kita duk rasa macam ni dah ada good impact ni kan. So bila good impact tu dia dah lari kan. Dia dah lari. Niat kita tadi pasal nak tolong kan. Ini good impact ni untuk apa? Untuk kau nak kejar anugerah ke apa. So saya setting balik. Saya reset balik. Tak boleh. Niat ni dah tentu Billahi ta'ala lah kan. Tapi maknanya kita set balik, aku nak tolong hanti ni tadi. So betulkan niat yang tu lah. Maknanya pada saya kalau sebelum ni pun sebab kita dah niat nak menang. Tapi kita rasa dah boleh menang kan. Tengok 8-9 kali hantar tak menang. Tak menang juga. Masuk shortlisted ni saya tak tahu apa ni dah berapa kali kan. Tapi maknanya masa tu berpasukan. Tapi waktu ni saya bersendirian, saya solo. Lepas tu saya kata tak apalah, ini menang ke tak menang ni cerita belakang lah kan. Ini tolong dulu, buat dulu. Sebab pada saya, kalau saya rasa seronok kalau apa yang saya buat tu dia boleh bagi makna pada orang lain pula, makna yang baru kepada kehidupan orang lain. Okey lah kan. Dan juga bila sebagai seorang pengamal media, wartawan juga macam saya, dia sebenarnya satu kepuasan juga kepada diri lah. Maksudnya kita wartawan ni bukan sekadar menulis ataupun yelah mungkin ada segelintir yang mungkin mengharapkan satu iktirafan sebagainya, tapi peranan wartawan juga menyelesaikan masalah dan hawana Hari Wartawan kan, yang disambut hujung Mei. Mungkin ada satu nasihat ataupun perkongsian daripada penerima anugerah Kajai, pegangan yang harus ada pada seorang wartawan. Okey, pada saya lah secara peribadi, untuk rakan-rakan dalam industri ni dia mudah je. Kita bukanlah pihak berautoriti yang ada kuasa untuk menentukan apa juga bentuk tindakan. Tetapi kita perlu bertindak atas kapasiti kita. Maknanya kalau kita boleh tolong channelkan, kita channelkan. Tak semua benda yang lalu dalam depan mata kita ni boleh dijadikan story untuk kita. Tapi kalau benda tu lalu orang nampak media boleh ketengahkan, kalau kita boleh ketengahkan tanpa publicity pun sebenarnya kita kena buat lah. Kan? Dan kita kena buat. Dan kalau dia ada dua pilihan, sama ada kalau kita dapat benda tu dalam bentuk assignment, kita selesaikan assignment dan kita balik pun selesai. Tapi kalau kita nak ambil benda tu, ini kita nak tolong lah, kebetulan kita kenal mana-mana pegawai-pegawai ke yang berkaitan dalam story yang kita nak buat tu kan, kita bantu dalam bentuk tu. Dan kita pernah ingat sebagai seorang manusia lah, kita ada tanggungjawab lain juga. Setiap benda yang lalu sampai kat kita tu tentu ada sebab kenapa kita. Betul. Kan? So mungkin sebabkan kita media, bukan sebab saya Jan, mungkin sebab saya ni di Harian Metro kan. Mungkin orang. So kita gunakanlah peluang tu untuk membantu setakat mana yang kita mampu buat. Kan? Dengan cara tu insya-Allah kalau satu hari kita mudahkan urusan orang, saya percaya orang lain lepas ni akan mudahkan urusan kita pula. Itu je pegangan saya. Yang kalau nak share dengan kawan-kawan wartawan sama juga. Kan, kerja-kerja lain pun sama juga. Tapi kalau kita wartawan ni, channel kita banyak, kita gunalah channel tu untuk kebaikan semampu yang kita boleh lah. Yes, selagi mana dia dalam ruang lingkup ataupun teritori kita, dan kita bukanlah nak ambil tugasan orang lain dan sebagainya, tapi apa yang kita mampu buat, kudrat kita sebagai wartawan tu lah. Dalam ruang lingkup kita mampu buat yang tu, kita buat lah. Jangan tak buat apa-apa lah. Maksudnya begitu lah. Kan? Kalau nasib kita baik, story kita dapat, manfaat pun kita dapat kan. Dan kita tak banyak masa,
kurang 1 minit, harapan, nasihat dan mungkin kepada penonton ataupun kepada bakal wartawan. Ya, kalau nak dikira nasihat tu, mungkin nasihat orang lain lebih baik dan lebih bagus lah. Cuma pada saya, kalaulah menjadi pegangan saya yang boleh saya kongsi, kita sudahkanlah apa yang kita mulakan. Kan, kita mula berbuat sesuatu, kita sudahkan sampai benda tu selesai. Dan yang kita pastikan benda tu setidak-tidaknya kalau bukan manfaat kepada kita, manfaat kepada orang lain di sekeliling kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Harap menjadikan pegangan oleh semua orang. Dan kita tak ambil masa, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak atas Sama. Terima kasih datang kat CCTV. Sama juga atas jemputan. Dan teruskan berkarya, mungkin menulis lagi sampai InsyaAllah. ke akhir hayat, insyaAllah. InsyaAllah. Itu dia para penonton, Ayus Mizal Abdullah Ali selaku penolong pengarah berita Harian Metro yang juga pemenang anugerah Kajai Hadiah Kewatanan Malaysia MPI Petronas 2022. Moga-moga menjadi kisah inspirasi kepada kita semua, insyaAllah. Okey, sampai di sini saja CCTV kali ini. Dan minggu depan, CCTV di sini banyak kisah inspirasi. Saya Adi Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.